Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang berbahagia Sahibul Fadilah Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Pengerusi Setahali Jawatan Kuasa Masjid, yang berbahagia Tuan Haji Ismail, Ustaz Jaziman, Ustaz Jazimin, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi dapat sampai ke rumah Allah Ta'ala untuk meneruskan agenda ibadat, kerana kita telah dikurniakan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan keistimewaannya yang tersendiri. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini dapatlah saya, tuan-tuan perempuan kita istiqamah, berdiri teguh menyembah Allah, menunaikan 1001 macam ketaatan ibadat hinggalah ke penghujung Ramadan nanti. Apabila kita merasa teruja dengan kedatangan Ramadan, berarti kita telah menjejaki suri tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gembira, teruja, suka hati dengan kedatangan bulan yang penuh mulia ini. Baik itulah di hujung bulan Syaban Nabi banyak kempen tentang kedatangan Ramadan. Lebih-lebih lagi lah apabila bertemu Ramadan, Nabi banyak berucap perihal fadilat, kerana ternyata Nabi bersungguh-sungguh menyambut bulan yang anugerah yang telah dia anugerahkan ini. Dalam senarai 12 bulan, sudah tentulah Ramadan adalah kemuncak. Sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus Syuhur Ramadan. Penghulu segala bulan adalah Ramadan. Pernah Nabi lontarkan satu ucapan yang menggambarkan keberadaan Ramadan yang agung. Sebab itulah saya sebut tadi, Nabi banyak sebut di luar Ramadan, apatah lagi dalam bulan Ramadan tentang Ramadan. Oleh itu apabila asatizah, tuan-tuan guru kita bicara bab ni, maka menepati sunnah, walaupun kita sedia tahu tentang Ramadan. Apa ucapan Nabi di akhir bulan Sya'ban? Ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia, sesungguhnya akan membayangi kalian satu bulan yang agung lagi diberkati. Karena perkataan Nabi inilah munculnya istilah Ramadan al-Mubarak. Boleh saja kita sebut Ramadan, tapi kerana Al-Mubarak ini pernah Nabi sebut, Nabi pernah ucapkan. Demikianlah juga boleh kita sebut Ramadan Azim, artinya Ramadan yang cukup mulia. Boleh juga disebut kerana berdasarkan ucapan Nabi ini, kita boleh menyebut Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Ini antara istilah yang sering digunakan pakai oleh saudara kita di tanah Arab. Mereka jarang guna Ramadan Al-Mubarak, mereka lebih gemar guna Ramadan Karim. Ada juga tempat tertentu guna macam kita, Ramadan Al-Mubarak. Semua ni based on daripada ucapan Nabi tersebut. Dalam ucapan Nabi tadi, Nabi nak tarik perhatian dengan ungkapan terlebih dahulunya. Dalam bahasa Arab dipanggil nida, kata seru. Nabi mula dengan wahai manusia.
Janggal sepatutnya Nabi sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sebab yang nak menerima, yang akan taat pada Allah, yang akan tunai puasa, macam-macam ibadat ni, termasuk malam ni, kita semua Muslim dan Muslimah. Tapi apa sebab Nabi sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia? Berarti ucapan Nabi ni umum. Ini disebabkan Nabi ingin war-warkan, umumkan kepada dunia bahawa bulan Ramadan ni bulan yang hebat. Dan ternyata penduduk dunia zaman berzaman mengetahui keberadaan bulan Ramadan. Baik itu kita dengar, misalnya US President pernah wish selamat berpuasa atas umat Islam. Ganas-ganas Presiden Rusia pun, dia pernah wish tentang ketibaan Ramadan. Dia pernah halukan orang Islam untuk berpuasa. Amerika pun ganas, Rusia pun ganas, pemimpin kafir tak kenal Allah pun kenal Ramadan. Kalau mereka kenal, kenapa orang Islam tak mahu kenal? Kadang mungkin depan masjid kita ni lalu van-van jenazah. Tengok dalam sehari lalu sampai 5 trip. Maka tuan-tuan pun mungkin jumpa Tuan Haji Ismail. Kesialah bulan Ramadan ni ramai meninggal dunia. Kesialah mati bulan Ramadan, tanggal 12, 13 Ramadan. Tak sempatlah balik kampung. Sudahlah 2 kali sebelum ni raya dalam rumah sendiri. Kali ni nak balik kampung, ada orang tak boleh balik sebab mati, kesian. Maka Tuan Haji Ismail pun sebut, dia orang tu bukan mati, dia orang tu hidup, tapi tak puasa kena angkut. Yang kena angkut Muslim. Dalam keadaan non-Muslim, raihkan Ramadan, orang Islam buang kemuliaan Ramadan, buang kepaduan yang patut dilaksanakan pada bulan yang cukup mulia ni. Saya pernah tengok dalam metro dipaparkan orang Buddha berpuasa. Tuan-tuan perempuan mungkin ada kenalan, pejabat, jiran dan semuanya, tak banyak, memang ada. Mereka ni berpuasa kerana mereka tahu puasa orang Islam dilakukan bulan Ramadan ni puasa yang paling hebat, yang sempurna. Kalau dalam ajaran ada makanan tak boleh makan dan masih lagi ada makanan boleh makan, ataupun mungkin ajaran tentu tak boleh makan dan minum, tetapi tak ada perbahasan, tak ada perkara yang membatalkan puasa, tak ada bincang bab makruh, tak ada bab-bab sunat macam kita ni. Berarti puasa orang Islam hebat. Tambahan lagi, Nabi ada menyebut bukan sekadar untuk ubudiah, menyembah Allah. Fungsi daripada puasa sebagaimana yang disebut oleh Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan menjadi sihat. Itu nombor 2 tuan-tuan. Nombor 1, kenapa kita berpuasa? Kita raihkan Ramadan adalah supaya kita dapat kalungan ijazah taqwa daripada Allah, menjadi insan yang terbaik, mendapat didikan daripada Ramadan, bab kesihatan, bab boleh training tubuh badan. Ni nombor 2. Nombor 1 ialah dia makin hampir kepada Allah, sanggup meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Maka dia keluar Ramadan, dia menjadi insan yang terbaik dalam hidup. Ada hadirat yang dimati Allah, bukan sekadar bulan Ramadan ni kita bersemarak sayang Ramadan. Tanda iman ni itu, di hujung Syaban kita dah tahu Ramadan nak datang, rasa seronok, dah rancang nak datang masjid, rancang nak dengar tazkirah, rancang nak sedekah, rancang nak derma pada rumah Allah untuk majlis iftar, majlis muaranya lagi, macam-macam. Itu tanda ada iman. Duduk dalam rumah, tiba-tiba kedengaran satu suara yang manis lagi memikat. Suaranya kejap tinggi, kejap perlahan. Yusuf Tayyub, makna Ramadan dah dekat. Kita dengar tu, oh Ramadan dah dekat ni, seronok. Bukan seronok kerana buah kurma tu, seronok nak puasa. Bila puasa tak boleh makan buah kurma. Ada juga beli produk yang lain, tapi elah ni sebahagian daripada medan yang menyebabkan kita seronok pada Ramadan. Kalau beli pun tak salah. Ada orang dibagi tahu beli isteri misalnya, abang mari tengok kalender kejap.
Minggu depan kita nak puasa dah. Dia terkejut. Baru je puasa, nak puasa balik. Letih tak habis lagi, nak kena puasa pula. Maka dia juga mungkin berpuasa, tapi puasanya, kata Imam Ghazali, sekadar tak makan dan minum. Dia tak tinggal puasa kerana dia malu, tapi dia sekadar tak makan dan minum. Dia miskin dengan penghayatan tibaan Ramadan yang patutnya mengajar dia 1000 makna dalam kehidupan ke arah menuju kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kenapa hebat Ramadan ni? Saya pasti asatizah, tuan-tuan guru kita ada jelas beberapa panggilan. Pada tazkirah kali ini ingin saya khususkan secara ringkas. Di samping Ramadan ni adalah pentas untuk kita berpuasa, medan berpuasa, berlaku banyak sejarah-sejarah hebat. Seringkasnya, apa berlaku pada bulan ni? Iaitu berlakunya perang pertama dalam Islam pada tahun 2 Hijrah. Itulah perang Badar. Tahun yang sama juga difardukan puasa. Apa lagi berlaku pada bulan yang mulia ni? Iaitu peristiwa pembukaan kota Mekah. Berlaku pada tanggal 8 Hijrah. Nabi kena buang, terpaksa keluar pada Mekah. Akhirnya Nabi dapat pulang balik ke kampung, pulang balik ke tanah air. Pada bulan bila? Bulan Ramadan, tahun 8 Hijrah. Setahun selepas itu, kali ini kerajaan Islam kecil Madinah bertembung dengan satu kuasa dunia, Rom. Kita dikejutkan dengan perang antara Ukraine dengan Rusia. Kan ini perang kuasa dunia. Satu lagi kuasa dunia yang belum perang tapi dia suka peperangan dan keganasan, itulah Amerika. Dulu-dulu zaman Nabi, kuasa dunia ini ada dua, Rom dan Parsi. Mereka sering bertarung. Rom ni dia jajah rata tempat, termasuklah di utara Semenanjung Arab. Kali ni kerajaan Islam Madinah dah mula melebar, dah mula kuat. Berlakulah pertembungan di Tabuk. Dengan siapa? Dengan kerajaan Rom, lawan kerajaan dunia. Nabi pun bergerak sebelum Ramadan. Bila sampai ke situ, tengok-tengok Rom dah cabut lari. Mereka datang awalnya dengan ratusan bala tentera, tapi mereka dikhabarkan orang Islam ni sanggup mati, tak akan berganjak. Mereka ni berjuang bukan kerana harta, bukan kerana duit, bukan kerana dunia. Mereka berjuang kerana nama Tuhan Allah. Jadi gementarlah kerajaan Rom. Mereka berpatah balik, tak bersedia untuk perang. Jadi umat Islam dah sampai di bawah kepimpinan Nabi, stay di situ, bermakna kemenangan di pihak Islam. Lalu Nabi balik ke Madinah, sampai ke Madinah pada bulan Ramadan pada tahun 9 Hijrah. Ringkasnya lagi ada banyak. Islam sampai ke benua Eropah. Sebelum itu Islam hanya berlegar di tengah dunia. Islam dah mula menjala utara, selatan, timur, barat. Kali ini sampai ke negara Mak Saleh, menerusi pintu negara Spain yang dulu dikenali sebagai Andalusia ataupun Andalus, yang mana tuan-tuan perempuan, kalau perempuan minat bola kan, ada kenal Real Madrid, Barcelona. Pentazkirah pun tahu, takkan makmum tak tahu. Ni nama-nama kelab bola di Spain. Granada, macam Monaco, macam-macam ada. Ni wilayah Islam. Satu ketika dulu Islam memerintah 500 tahun. Bagaimana bermula? Kerana ada seorang tokoh panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad. Berjalan jauh dengan bala tentera, naik kapal sampai ke sana bulan Ramadan. Bila sebut Ramadan, berpuasa dalam keadaan malam, sudah tentu macam tuan-tuan perempuan menyemarakkan ibadat, solat tarawihnya, tadarusnya, macam-macam ibadat buat. Mereka juga kaya dengan pahalanya dengan berjihad di jalan Allah. Sampai ke bumi Spain pada tahun 92 Hijrah. Maknanya bulan Ramadan ni juga bukan sekadar bulan untuk berpuasa, bulan Allah Ta'ala anugerah kemenangan di pihak umat Islam. Apa lagi sejarah selepas itu? Berlaku pembukaan
negara Taif, bulan Ramadan. Berlaku pembukaan Yaman bulan Ramadan. Ada satu peristiwa yang menggegar dunia, berlaku pada tahun 658 Hijrah. Kalau bab Yaman, pembukaan Taif ni berlaku di zaman Nabi, lebih kurang 10 Hijrah. Kali ni pada tahun 658 Hijrah, masa tu kerajaan Islam sedikit lemah. Muncul satu kuasa dunia, iaitu kerajaan Tatar. Tatar ni dia dapat kuasa di dunia akibat dia kalahkan kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Bila masuk tentera Tatar ni yang dipimpin oleh Genghis Khan, Hulagu Khan, tak termasuk Nasir-Billah Khan. Bila masuk, dibunuh umat Islam sebanyak 4 juta, mati bergelempangan. Kitab-kitab dibakar, masih ada. Bencinya kepada ilmu, bencinya kepada survival umat Islam, bencinya teknologi dan tamadun umat Islam, mereka bertindak buang buku-buku yang berbaki pada yang dibakar itu, buang dalam Sungai Furat. Sungai Furat berubah warna menjadi warna dakwah. Buku masih ada yang dikarang oleh ulama dan sarjana Islam. Mengikut keterangan ulama, buku yang berbaki itu yang masih banyak boleh buat jambatan menyeberang sebelah Sungai Furat. Kata pemikir Islam, ilmu yang ada pada kita hari ini dalam sainsnya, perubatannya, teknologinya, lebih-lebih lagi ilmu agama ni, kesan daripada 1/10 yang masih berbaki. Kalaulah ada 10 bahagian ilmu ni, nasib dunia makin hebat. Tuan-tuan, sains walaupun Mak Saleh yang cakap, matematik mereka ada specialize-nya, sebenarnya Islam yang asaskan. Ia berlaku secara berleluasa hebat pembangunan ilmu ini semasa berlangsungnya kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, tapi malang dikalahkan oleh tentera Tatar kerana beberapa kelemahan umat. Akhirnya muncul kerajaan Islam di Mesir, counter balik, lawan dengan tentera Tatar di kawasan Ain Jalut. Lawan bila? Bulan Ramadan. Dan akhirnya Islam menang dan menjadi kuasa dunia baru ketika itu semula. Dan dekat dengan zaman kita pada tahun 1973, selepas berlakunya perang, seingat saya 1969 ataupun 1971, perang 6 hari. Perang 6 hari ini negara Mesir, Syria, Jordan kalah teruk dengan Israel. Kalah teruk. Akhirnya atas desakan ulama, desakan umat Islam di Mesir, dan juga sebab sedikit kesedaran pemimpin Mesir, mereka kata kita kena ambil balik kawasan Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ini di utara Mesir, kawasan pernah berlakunya munajat Nabi Musa, tempat pernah berlakunya turunnya Taurah, tempat sebahagian tempat suci dalam dunia Islam. Semenanjung Sinai, di situ ada gunung Tur Sina. Kali ini jatuh ke tangan Yahudi Israel pada peristiwa perang 6 hari. Selepas itu 1973, sebagaimana saya sebut tadi, Mesir bangkit semula berpakat kali ini dengan Syria. Syria pula kehilangan Bukit Golan. Jordan tak mahu serta kerana dia dah banyak kos dia dah banyak keluarkan. Sebelum tu dia tak sanggup perang. Syria bergabung dengan Mesir pada tahun 1973, boleh kalahkan Israel bila berlaku bulan Ramadan Al-Mubarak. Asalnya Mesir juga hampir kalah, tapi akibat ada satu masjid yang berdekatan dengan terusan Suez. Macam tuan-tuan perempuan, malam ni kita datang rumah Allah, tempat kekuatan umat Islam, tempat kita jana kerohanian. Masjid ini dipimpin oleh Syekh Hafiz Salamah. Dia tengok dengan Islam ni nak kalah, mereka pun pergi jenguk, mereka pun pergi tolong apa yang patut. Islam dah nak kalah. Dia kata kita kena lawan dengan munajat. Dia ajak qiyamulai, dalam masa perang tu qiyamulai. Tetapi tentera Mesir kata kita tak boleh juga, kita akan kalah kerana Israel ni ada satu benteng kukuh yang tak boleh masuk, yang tak boleh buat apa-apa untuk serang mereka. Itulah benteng Bales. Amerika bagi duit $500 untuk buat benteng ataupun kubur ni. Kata Hafiz Salamah, aku bermimpi malam hari kita di samping munajat,
cara kalahkan Yahudi Israel ni ialah kita gunakan air daripada terusan Suez, tembakkan pada benteng ini. Kalau dengan peluru tak lumat, tak jatuh, tak roboh, gunakan kali ini dengan air. Air makna nature daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikanlah mesti dengan bismillahnya, dengan tawakal pada Allah. Akhirnya Islam menang pada tahun 1973. Kesimpulan daripada tazkirah ringkas pada malam ni, dapat kita maklumi bahawa Ramadan bukan sekadar bulan berpuasa, adanya pahala-pahala yang hebat. Malam ni kita datang, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berdirikan solat, termasuk man shoma Ramadan, siapa puasa Ramadan imanan, betul-betul beriman pada Allah, aku buat kerana Allah, aku nak pahala Allah, wahtisaban. Di kalangan ulama hadis kata wahtisaban ni menginsafi diri, ada juga kata bermuhasabah, ada juga menjaga diri. Maksudnya penuh penghayatan, imanan, beriman dan penuh penghayatan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala akan ampun segala dosa dalam hidup. Nak dapat mana? Melainkan bulan Ramadan. Di samping kita dapat fadilat ni, rupa-rupanya Ramadan adalah bulan kemenangan dan jihad. Oleh itu umat Islam jangan lupa musuh dalam dunia ni yang tak pernah berhenti bekerja, itulah Israel. Itulah musuh Muslim tertentu yang tak senang tengok umat Islam ni maju, umat Islam kembali kepada agama. Tuan-tuan, walaupun tak berlaku pertarungan cara berdepan dengan pihak-pihak itu tertentu, kita dah dianggap kalah. Kita dah dianggap kalah. Kalaulah saya, tuan-tuan perempuan, kita tak jadikan masjid ni sebagai center dalam hidup. Kita lupa apa nak kena buat dalam hidup, kita dah kalah sebelum berperang. Berkata Imam Dr. Yusuf Qaradawi, kebanyakan umat bila menatangi Ramadan, mereka menjadi Ramadaniyun, hamba pada Ramadan. Mereka gagal menjadi Rabbaniyun, hamba kepada Tuhan. Alhamdulillah, segala pujian kepada Allah, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan saya insya-Allah kita sedang menjejaki jalan kepada Rabbaniyun. Kalau tak, tuan-tuan tak hadir malam ni. Kalau tak, tuan-tuan tak mampu solat dengan imam hafiz kita, kita tak mampu istiqamah sampai malam ni, maknanya kita sedang menjejaki jalan Rabbaniyun. Cuma selanjutnya saya lebih-lebih lagi, tamat Ramadan kita buktikan ini adalah rumah kita yang kedua. Kita buktikan aku sebagai orang Islam bukan sekadar berkewajipan untuk ibadat, aku juga berkewajipan untuk membela Islam dengan apa yang patut. Oleh itu persediaannya ialah ilmu, ibadat, kuat hubungan dengan Allah. Barulah umat ini akan berjaya dunia dan di akhirat. Terakhirnya, kesimpulan ringkas ialah kita bulan Ramadan ni, di samping dengan penghayatan tu, marilah kita buat 1001 macam benda baik. Tinggalkan benda tak elok. Tiap-tiap kita ni ada benda tak elok. Ada benda kita fikir seorang-seorang, benda ni tak patut, benda ni agama tak gemar, aku dah buat lama dah, benda ni agama kata haramnya, makruhnya. Oleh itu kita cubalah tinggal. Bila kita boleh tinggal bulan Ramadan ni, kita ada kekuatan luar biasa. Selanjutnya yang terakhir dah 2 kali dah, iaitu sempena dengan berkat Ramadan yang kita usahakan, kita cari sesuatu. Jangan lupa kita ukir sejarah dalam 2 bentuk. Yang pertama tadi cerita bab sejarah umat terdahulu. Marilah kita ukir sejarah diri sendiri. Orang yang terbaik dalam hidup adalah kita, insya-Allah. Kadang kita nampak orang terbaik ni sekian-sekian orang, kita pun orang yang terbaik kerana kita dapat sesuatu daripada Ramadan. Yang kedua, kita ukir sejarah. Tak mustahil. Hasil doa pada ustaz, tuan-tuan sekalian, Ustaz Jasimin, semua sekali lah. Orang mukmin dan mukminah ni, tuan-tuan hebat, soleh dan solehah, nak pada Allah. Jangan lupa satu doa. Kita minta pada Allah agar wabak ni berakhirlah pada tahun ni. Tak mustahil dengan penangan Ramadan, benda ini akan diangkat oleh Allah, lalu umat ini akan berada dalam kesejahteraan. Sekadar ini dapat disampaikan. Terima kasih di atas perhatian muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.